是帮助。主是避难所，我避难所，主是坚固避难所，主是我力量，我帮助，为主是避难所，大地虽会改变，高山虽会摇动，大海翻腾，大浪战动，但我们却不害怕。唯有，唯有，唯有，唯有，主是我力量，我力量，主是患难中力量，主是我帮助，我帮助，主是随时帮助。主是避难所，我避难所，主是坚固避难所，主是我力量，我帮助，为主是避难所，大地虽会改变，高山虽会摇动，大海翻腾，大浪战动，但我们却不害怕。唯有，唯有，唯有，唯有，唯有，唯有，唯有，Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 主所爱的姐妹们平安。 Saya ingin kembali mengucapkan selamat tahun baru untuk kita sekalian. 再一次的，我向姐妹们说新年蒙恩。 Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan hari ini kita sudah memasuki tahun 2026. 时间过得真快，今天我们已经迈Bahkan- 进2026年了。 Bahkan bulan Januari 2026 itu rasanya sudah mau berakhir sebentar lagi. 多不多的这个2026年的正月份都要过去了， Lalu bentar lagi kita akan merayakan Imlek. 再不多的我们又要庆祝农历新年了。 Ya sungguh waktu begitu cepat berlalu, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan dan pertumbuhan iman kita. 时间过得这么快，那问题是我们的属灵生活活得怎么样呢？ Pada hari ini kita akan kembali dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. 今天我们求神来塑造我们，就是借着他的话语来塑造我们。 Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. 我们先做一个祷告。 Bapa, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk persekutuan Komisi Wanita ini. Engkau yang berkati setiap kami, ibu-ibu Komisi Wanita, dan juga firman-Mu yang akan kami dengarkan. Engkau yang menolong Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya. Engkau juga yang sendiri menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60. 姐妹们，我们来一起来看一出的
经节就是约翰福音第6章 Nah, di situ 64到66节。 Di situ dikatakan di ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ayat 160. 他的门徒中有好些人听见了，就说这话真难，谁能听呢？ Nah, di ayat ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah perkataan Tuhan Yesus. 在这节经文里有一些是我们要注意的，就是耶稣所说的话， Kemudian murid-murid Tuhan Yesus yang banyak. 还有众多的门徒中， Dan kemudian respon dari murid-murid itu dikatakan perkataan ini keras. 还有门徒所说的议论，就是这句话很难懂。 Nah, kita akan fokus ke hal ini. 我们今天专注这一节经文， Nah, berarti sesudah para murid-murid yang banyak itu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, maka mereka merespon kalau perkataan Tuhan Yesus ini keras. 当众门徒们听到耶稣的教导之后，他们有一个结论，就是主你的话语我们很难懂。 Nah, kita bisa melihat perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu yang apa saja ya gitu. 所以我们要注意主所讲的到底是哪一句话。 Nah, kalau ibu-ibu membaca ayat 6 yang ke atas dari pasal pertama sampai ayat yang ke-59 mungkin kita bisa melihat banyak pengajaran Tuhan Yesus. 假如我们来看约翰福音整个第6章第1到59节，我们可以看到主耶稣教导了很多的真理。 Ya, Yohanes pasal 6 ini ayat yang sangat panjang sekali. 是的，约翰福音第6章是一章很长的篇幅。 Di perikop yang sebelumnya itu Yesus mengajarkan kalau Yesus itu adalah roti hidup. 在之前，主耶稣教导他自己就是生命之粮。 Nah, ketika mendengarkan perkataan ini, kalau Yesus adalah roti hidup, sumber kehidupan, banyak orang pada waktu itu, bahkan murid-murid Tuhan Yesus, nggak bisa menerimanya. 所以，当耶稣说我就是生命之粮的时候，门徒们也不能接受。 Nah, mengapa mereka nggak bisa menerima? 为什么他们接受不了呢？ Karena mereka pada waktu itu juga dipengaruhi oleh tradisi atau kepercayaan Yahudi pada waktu itu yang hanya percaya kepada Allah Bapa saja. 因为当时门徒的信仰中心就是只是单单相信父神而已。 Maka ketika Yesus mengatakan, oh akulah roti hidup, akulah sumber kehidupan, siapa yang makan rotiku, maka ia nggak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. 但是耶稣教导说：“我就是生命之粮，谁到我这里来认我的话，他永远的，他生命就不会枯干了。” Maksud Yesus itu sederhana sekali, yaitu setiap orang yang pengen mempunyai kepuasan rohani, kehidupan yang kekal, maka orang itu harus beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. 当时耶稣的教导其实很简单，只要你相信我，我是生命之粮，那你的生活就永远不会枯干。 Tapi banyak orang pada waktu itu nggak bisa menerima dan mengatakan pengajaran Yesus, perkataan Yesus ini sangat keras. 所以很多门徒就不能接受，因为他们的概念完全不相同，所以很多人不理解神的话语。 Lalu kalau kita pikirkan lagi, murid-murid ini murid-murid yang mana ya? Apakah 12 murid Tuhan Yesus? 那我们会想，这些众多的门徒到底是谁呢？是耶稣的12个门徒吗？ Nah, ternyata murid-murid di ayat ini itu bukanlah hanya 12 murid. 所以我们可以很确定的知道，这些众门徒们不是只单单耶稣的12个门徒。 Ya, kalau kita baca di Alkitab, waktu itu banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus. 假如我们注意看圣经的话，我们晓得当时耶稣的门徒已经很多了， Bukan hanya 12 murid, karena 12 itu adalah murid inti Tuhan Yesus. 不单单只是忠心跟随主的12个门徒而已，被称为门徒。 Ya, tetapi di luar 12 itu masih ada banyak lagi murid-murid Tuhan Yesus yang lain. 但是除了这12个门徒之外，还有很多跟随主的都称为是门徒。 Nah, dari sini kita bisa melihat kalau murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang banyak itu, mereka merespon kalau perkataan Tuhan Yesus ini keras. 所以这些不是耶稣中心的这个12个门徒之外的门徒，觉得主的话也很难懂。 Nah, ketika mendapatkan respon dari murid-muridnya ini, apa respon Tuhan Yesus? 那耶稣听到
门徒们、众门徒们的议论的话，耶稣的反应是什么呢？ Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke-61, 我们来看61节， Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncang imanmu? 耶稣心里知道门徒这话对这话议论，对他们说，这话是叫你们厌弃吗？ Lalu ayat 62, bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? 接下来耶稣说，倘若你们看见人子升到他原来之处，怎么样呢？ Nah, ayat 2 ini penting ya, 这两节经文很重要， yaitu di mana kita bisa melihat Yesus bilang nih, bagaimana kalau kalian melihat diriku, yaitu anak manusia itu kan Yesus ya, berarti Yesus sendiri dia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. 那耶稣就问：假如今天你看到人子，主耶稣自己，他是从天而来的父神的之子，再升回天上去，你们会怎么样呢？ Nah, di manakah tempat Yesus yang sebelumnya berada itu? 那耶稣之前的所在之地方是在哪里呢？ Ya tentu kita semua tahu jawabannya, yaitu di sorga, di tata sorgawi di sebelah kanan Allah Bapa. 就是我们所有人都晓得，耶稣的本来的位置是在天堂，是在天父的右边的位置。 Waktu Natal kita sungguh merayakan sukacita bagaimana Yesus yang meninggalkan tahtanya yang begitu luar biasa di sorga untuk menjelma menjadi manusia yang sangat sederhana sekali. 在圣诞节里，我们已经听到的真理就是，主耶稣从这样尊贵的地方，愿意降世为人，来到这个以简单的身份来到世间，道成肉身。 Dan kemudian pada waktu kenaikan Tuhan Yesus kita tahu setelah Yesus mati, bangkit, dan kemudian Yesus kembali terangkat ke surga. 结果后来我们也晓得，主耶稣被钉十字架、受死埋葬、复活了，同样升回他的原处，就是回天堂。 Nah, inilah maksud dari perkataan Yesus di ayat yang ke-62 ini. 这就是在第62节里面的中心点。 Ya, waktu itu belum terjadi, tapi ya sekarang pasti itu sudah jadi sejarah. 当时耶稣说这句话的时候，这件事还没有耶稣受死还没有发生，但是今天我们所有人都晓得了。 Jadi Yesus mengatakan pada orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang ragu pada waktu itu, bagaimana kalau engkau melihat diriku, yaitu Yesus, naik kembali ke surga? 所以耶稣就问他们说：假如今天你看到人子怎么样升上天，你们会怎么样呢？ Lalu kita lihat Yesus selanjutnya mengatakan di ayat yang ke-63 dan 64. 我们接下来看63、64节。 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. 叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。只是你们中间有不信的人。 Ya, dari sini Yesus memberikan pengajaran, yaitu tentang roh kita, itu yang harus benar-benar kita perhatikan. 所以在这里，主耶稣要教导我们的，就是我们要守护我们的灵。 Daging dikatakan oleh Tuhan Yesus sama sekali tidak berguna. 肉身其实是没有益处的。 Wah, ini kalau murid-murid Tuhan Yesus waktu itu kan udah protes ya kalau Yesus bilang pengajaran tentang akulah roti hidup, jalan keselamatan. Mereka anggap, oh ini perkataan yang keras. 当时门徒们已经议论了，说主耶稣说他自己是生命之道，而且这个肉身， Perkataan keras. 这句话是很难懂的，比较强烈的话。 Waktu mendapatkan protes seperti itu, apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukannya memperlembut kata-katanya, tapi Tuhan Yesus itu malah makin keras loh pengajarannya. 当主耶稣说我是生命之粮的时候，众门徒们都觉得不能，都在议论的很难懂，尤其接下来的这些话，也让他们更加的议论。 Sampai Tuhan Yesus mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. 甚至主耶稣强调的说，肉身是没有益处的，食物是没有益处的，重要的是灵。 Ya kalau kita berpikir sekarang ya hal-hal daging, hal-hal manusiawi ya itu ada gunanya lah, masa sama sekali nggak berguna gitu kan.
我们还活着的人，当然想这些食物，我们的肉体这些身体当然是很重要的，不可能是没有益处的。 Dan ya setiap hari kan kita perlu makan gitu kan, untuk ya daging yang sementara ini tapi kan tetap perlu makan gitu. 我们每一天都需要饮食来支撑我们这个肉体。 Dan di perikop-perikop yang sebelumnya di Yohanes pasal 6 juga kita bisa melihat kalau Yesus memperhatikan itu juga, sehingga Yesus memberikan mukjizat memberi makan 5.000 orang. 其实在之前我们也可以看到了，主耶稣也关注关于身体上的需要，他也赐了5000多人的饮食，让他们饱足。 Nah itu waktu itu 5.000 orang itu cuma laki-laki saja, belum termasuk perempuan, istri dan anak-anak. 当时吃饱了的这些人数，男人大概有5000人，还有其他的妇女们、孩子们还没有算在里面。 Jadi sungguh begitu banyak orang sebenarnya, lebih dari 5.000 yang terberkati oleh mujizat Tuhan Yesus itu, yaitu memberi makan begitu banyak orang dari 5 roti dan 2 ikan. 所以当时这么多人，因为主耶稣有一个小孩子献上的5饼而已，主耶稣出现了，成为众人的祝福，大家都吃饱了。 Murid-murid yang protes di sini, yang mengatakan perkataan Yesus keras ini, mereka pun juga adalah orang yang menikmati juga mujizat Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan itu. 这些众门徒议论说主的话难懂的人，当时他们也是在这个领受5饼2鱼的时候，也参与在里面，也吃饱了。 Mereka sudah mendapatkan berkat-berkat jasmani sebenarnya yang cukup buat diri mereka sendiri. 当时他们也得到了这个祝福，就是神所赐的，让他们可以吃饱。 Tetapi habis itu ketika Yesus sudah memberkati mereka, mengenyangkan mereka dengan makanan, dan bahkan ada sisa 12 bakul kan. 当时耶稣把众人都吃饱了的这些剩下的零碎，大概有12个篮子这么多。 Berarti mereka bukan makannya sedikit, mereka istilahnya udah sampai kenyang dan masih ada sisa lagi gitu. 当时不单单只是吃饱，甚至有剩下的食物在那里。 Nah, setelah diberkati luar biasa seperti itu, Yesus masuk ke pengajaran rohani, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah roti kehidupan yang jauh lebih berharga dari ya roti atau makanan yang sementara itu. 当耶稣让这些众人们吃饱之后，耶稣就教导一个属灵的教导，就是生命之粮。主耶稣自己是生命之粮。 Tapi pada waktu itu orang yang sama yang menerima berkat Tuhan Yesus, mereka juga lah yang akhirnya protes. Oh, perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus ini keras. 当时已经领受了这个喂饱他们肚腹的人，自己议论说：“主，你的话语我们很难懂。” Ketika orang-orang protes, orang-orang bersungut-sungut gitu ya, biasanya kita kan akan istilahnya melunakkan diri kita untuk mengambil hati orang-orang, mungkin kayak gitu ya. 也许，假如是我们的话，大多数的人都会，当有人批评我们的时候，议论我们的时候，我们的态度不会再这么强烈，我们会放下我们的身段。当然，我们成为人常常会这样做。 Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. 但是主耶稣不是这样的。 Sungguh kalau saya sendiri baca ya, saya sangat salut kali sama Tuhan Yesus ini. 当我读的时候，我对神非常，我对主耶稣非常的敬佩。 Seperti yang saya katakan tadi, orang lain protes ini keras, Yesus kasih makin keras. 就是当时有众门徒们说主你的话很难懂，我们听不懂的时候，主的教导更加强烈的解释这一句话。 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. 就是灵让你们可以生存下去，身体是没有益处的。 Artinya dengan tegas Yesus mengatakan setiap orang di sini, yang murid-murid yang waktu itu ikut makan gitu, Yesus mengatakan ingin mengajarkan kalau ya harus memperhatikan kehidupan rohani, bukan hanya kehidupan jasmani. 所以耶稣再次的教导众人们，你们要注意的不是单单肉体上的食物，但是要灵命上的食物，就是神的话语。 Nah, kalau yang saya tafsirkan tadi itu sudah diperhalus, tapi kalau mau literal dari ayat 3 ini kira-kira seperti ini, kehidupan rohani lah yang berguna, kehidupan jasmani nggak berguna. 刚才传道所讲的只是比较温和一点的话语，其实强调来说，身体上的这些是没有益处的，灵命上的才是最重要的。 Lalu kita bisa melihat ayat ke-66, respon banyak dari orang-orang murid-murid pada waktu itu bagaimana?
所以在第66节，我们可以看到许多的门徒的反应是什么呢？ Ya, di sini dicatat mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. 就是从此，他门徒中多有退弃的，不再和他同行。 Ya, inilah saking kerasnya perkataan Tuhan Yesus. Waktu itu semenjak Yesus keras seperti itu, banyak orang yang awalnya jadi murid sekarang nggak mau mengikuti Tuhan Yesus lagi. 所以，当耶稣用强烈的真理教导他们的时候，很多已经跟随他的门徒们退弃了，不能接受。 Lalu apakah Tuhan Yesus merayu mereka untuk kembali, ayolah kembali ikut aku gitu? 那主耶稣有没有一直的邀请他们来吧，再跟从我吧？有没有呢？ Tentu tidak. 当然没有的。 Ini luar biasanya Tuhan Yesus. 这就是我们超凡的主耶稣基督。 Dari sini kita bisa melihat untuk mengikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. 从这里我们可以看到，跟随主耶稣其实不容易。 Kita bisa melihat dari tahun demi tahun, jumlah orang-orang pengikut murid Kristus sejati itu sebenarnya makin lama makin turun. 我们可以看历史历代以来，从真心跟随主耶稣的人数是越来越少。 Banyak orang juga di luar sana bisa berkata, oh kalau Tuhan Yesus nanti memberkati saya janji akan baru ke gereja. 很多人说，只要主耶稣你先祝福我我就跟随你。 Oh Tuhan Yesus tolonglah berkati usaha saya dulu, keluarga saya ya, supaya saya bisa punya banyak penghasilan. Habis itu nanti saya persembahan untuk gereja. 主啊，你先祝福我的事业，让我有余，然后我就可以奉献给教会。 Kata Tuhan tolonglah aku nanti kalau misalnya saya udah sukses semuanya ini, bisnis ini segala macam, nanti saya menyerahkan deh diri saya mau anak saya untuk jadi hamba Tuhan, bagaimana terserah Tuhan. 主啊，你祝福我的家人。当我成功的时候，我把我的孩子献上，让他成为传道人或是其他的侍奉都可以。 Ya mungkin hal ini kelihatannya bagus ya di pikiran itu. 也许在我们的思想里思考的话，觉得这些都可以接受的。 Tapi kita bisa melihat ya pola pikir seperti ini adalah pola pikir murid-murid yang mengundurkan diri pada waktu itu, kayak gitu juga cara pikirnya. 这样的思想方式就好像当初跟随主耶稣的门徒，然后听到了难懂的话语，不能接受的退弃的门徒一模一样。 Kita berpikir seolah-olah kalau hidup kita nyaman, hidup kita diberkati, maka kita akan menjadi pengikut Kristus yang setia. 我们会想，假如神你让我凡事顺利的话，我就能够忠心的跟随你。 Apakah otomatis begitu? 是自然而然就这样吗？ Dari sini kita bisa melihat ya, kalau murid-murid yang banyak ini, mereka sudah menikmati karya mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa itu. 假如我们可以注意看的话，当时这些众门徒们已经亲自领受了、享受了神迹奇事在他们身上。 Bahkan saya percaya mereka juga pasti mengalami mujizat-mujizat Yesus yang lainnya. 甚至我相信，他们当时的门徒也享受过神为他们所行的许多的神迹奇事。 Tapi di ayat yang ke-66 kita bisa melihat kok bisa dengan gampangnya banyak murid-murid itu langsung mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. 但是在66节，我们可以看到为什么这么多的门徒，很多从耶稣跟前退掉了、退弃了，不再跟随耶稣。 Maka disinilah kita harus hati-hati. 所以在这点上，我们要非常的谨慎。 Iman kita itu bukan bergantung kepada berkat-berkat yang kita terima. 我们的信心不是基于我们所领受的恩典。 Makanya mungkin juga di sini mengapa Yesus sangat keras sekali mengatakan roh yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. 所以耶稣很强调的说，身体是没有益处的，只有灵是最重要的。 Karena banyak sekali juga kasus-kasus di mana orang yang sudah mendapatkan berkat jasmani atau kesuksesan yang luar biasa di dunia ini, kenyamanan yang banyak di dunia ini. 所以很多的事实证明，当很多人有些人得到了神在他属世的生活上丰盛的恩典的时候， mereka menjadi lupa akan Tuhan Yesus itu sendiri. 他们自己忘了赐恩子就是主耶稣自己。 Maka dari sini penting kita kembali ya merefresh iman kita. Selama ini sebenarnya saya apakah sungguh-sungguh sudah jadi pengikut Tuhan Yesus, atau saya hanya sebatas saya hanya fans Tuhan Yesus saja atau hanya penggemar aja.
那我们自己反思自己，我是否真正的真心实意的跟随主？或者我只是主耶稣的其中一个粉丝而已。 Seorang pengikut Tuhan Yesus yang sejati, ketika firman Tuhan diberitakan oleh Tuhan, sekeras apapun firman itu, orang itu tetap akan setia mengikut Tuhan Yesus. 一个真正的跟随主的人，无论主的真理教导是多么的强烈指责我们的时候，我们都能够谦卑的跟随着他的。 Tapi ketika seorang fans atau penggemar ya, ketika mendengarkan firman yang keras, firman yang menegur, mereka nggak mau, mereka nggak bersedia ditegur. 但是粉丝的差别就是，当听到这些真理是对他们有一些的指责或者是责备的时候，他们就不能接受。 Mereka hanya mau mendengar yang enak-enak saja di kuping gitu. 他们只想听这些对我的耳朵听了很舒服，让我很欣赏的这些真理而已。 Tapi ketika merasa tersinggung mungkin ya, mereka mungkin bisa dengan mudahnya untuk meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan. 但是听到有一些责备性的真理的时候，他们就很容易的从耶稣跟前退去，离开我们的主。 Maka melalui firman Tuhan ini kita bisa merefleksikan diri kita sendiri ya, apakah saya sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut dan bukan hanya sekedar penggemar saja. 所以从这段经文，我们今天所探讨、我们所学习的真理当中，我们自己要审查，我们是真心的跟随主，还是他其中的一位粉丝而已。 Untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, sangat susah sekali. 要真心的跟随主，成为主的真的门徒不容易，真的很难。 Kenapa saya mengatakan susah, ibu-ibu? 姐妹们，为什么这么难呢？ Ya ada perintah kan, kasihilah musuhmu misalnya, berdoalah bagi musuhmu, apakah itu mudah? Nggak mudah. 主耶稣有教导我们说，跟随他的人要爱你的仇敌，甚至要为他们做代祷的工作，容易做到吗？这件事？ Dan yang lebih parah lagi, ya mungkin saya sendiri juga pengennya kalau bisa hidup saya nyaman-nyaman aja setiap hari gitu ya. 假如可以的话，我也想我的生活凡事顺利啊。 Tapi kan kita tahu semuanya perintah Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 但是耶稣的教导就是要我们，谁要跟心跟随主的，你就要背负主的十字架，忠心的跟随他。 Memikul salib itu setiap hari loh, ibu-ibu. 就是每天背负主的十字架，不是偶尔，而是每一天。 Iya, makanya itu sangat susah sekali. 所以这不是容易的事，也非常的很难做到的。 Maka saya ingin tutup dengan ayat yang ke-65 ini. Apa yang membuat saya, ibu-ibu sekalian, bisa kuat menjadi pengikut Tuhan Yesus? 什么是让你或者我能够忠心的跟随主呢？ Apa yang sebenarnya sih membuat kita tetap setia ya kepada Tuhan Yesus? Udah 2026, mungkin orang-orang lain udah nggak setia, tapi kita masih tetap setia. 是什么让我们在已经走到这2026年了，我们还是能够忠心的、坚固的、坚持的跟随主呢？ Maka kita perhatikan perkataan Yesus ini. 那我们来听主耶稣怎么说。 Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 耶稣说：“所以我对你们说，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。” Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Tuhan Yesus atau yang dapat mengikut Tuhan Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepada orang itu. 就是说，没有一个人能够到耶稣的跟前来，若不是蒙神的恩赐。 Jadi misalnya kalau Bapa tidak mengaruniakan kepada ibu-ibu untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, 假如天父没有把这个恩典赐给我们姐妹们， maka ibu-ibu nggak akan pernah bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus. 那我们所有的姐妹们都不能够跟随主耶稣，成为他的门徒。 Ya, ibu-ibu mau berusaha sehebat apapun, penasaran sama Tuhan Yesus, tetap nggak akan bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus kalau tidak ada karunia dari Bapa. 姐妹们，假如我们要用我们自己的方式，无论我们多努力，以什么方式要亲近神的话，亲近主的话，若不是神的父神的恩典的话，我们永远做不到这一点。 Tapi hari ini ya, ibu-ibu semua di sini adalah pengikut Tuhan Yesus yang sejati, yang setia. 2026 pun tetap setia mengikut Tuhan Yesus.
姐妹们，今天我们迈进2026年了，我们已经可以这么长时间的跟随主，已经忠心的跟随主的时候， maka jelas sekali bahwa ini adalah bukti nyata dari karunia Bapa Surgawi untuk ibu-ibu sekalian. 这就证明我们在天上的父已经把这个恩典赐给我们所有跟随主的姐妹们了。 Maka di tahun yang baru ini dan mungkin nanti di tahun baru Imlek, marilah kita senantiasa mensyukuri diri kita ya, bersyukur sebanyak-banyak mungkin atas karunia Bapa ini, yaitu saya secara pribadi, ibu-ibu secara pribadi bisa mengenal dan mengikut Tuhan Yesus. 所以迈进2026年，等下个月我们要进入新春，我们要献上满满的感恩，因为神已经赐下他的恩典给我们所有跟随主的姐妹们。 Ya, sebab itulah berkat rohani yang paling besar, paling berguna dan yang abadi untuk hidup kita selama-lamanya. 就是让我们可以永恒生活的恩典，就是在我们灵里面不断的成长的属灵生活。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapa, sungguh kami bersyukur atas berkat rohani, anugerah Bapa Surgawi yang telah tercurah begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami dilayakkan, dimampukan untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu jikalau dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, dengan usaha kami sendiri, kami sungguh sama sekali tidak layak di hadapan-Mu. Dan bahkan kami tidak masuk hitungan menjadi murid Kristus. Tapi kami boleh ada sampai hari ini, di detik ini pun kami boleh tetap berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi iman Kristen di dalam kehidupan kami. Kami tahu semuanya itu bukan karena pilihan kami semata, bukan karena kemauan kami semata, tapi semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, Bapak. Kami berdoa untuk ibu-ibu komisi wanita yang di tempat ini, di Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Engkau yang sertai Tuhan di dalam setiap kehidupan, kesehatan, dan keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah di tahun yang baru ini kami mempunyai semangat yang baru. Mungkin badan kami boleh semakin merosot, tapi seperti yang firman Tuhan katakan, biarlah tubuh rohani kami itu semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. 延伸祝福我们每一位姐妹。 Oke.